Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menilai tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan lagi usaha untuk melakukan segala suruhan dan perintahnya, serta berjihad dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala perkara yang ditegahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kesabaran dalam mengerjakan keredaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Mimbar Jumaat hari ini akan mengupas khutbah yang bertajuk Pahlawan Agung. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan merupakan salah satu elemen yang menunjukkan nilai kehidupan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesetengah manusia menyangka bahawa mencari harta kekayaan, pangkat dan jawatan adalah perjuangan sebenar kehidupannya. Ada juga yang menyangka bahawa menuntut hak asasi manusia adalah perjuangan bagi kehidupannya. Hakikatnya, perjuangan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan perjuangan yang mempunyai nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa perjuangan ahli Badar mempertahankan agama, bangsa dan tanah air dengan keimanan yang jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan jumlah tentera langsung tidak memberi kesan kepada semangat juang mereka, bahkan sebaliknya hati mereka bersatu dan menjadi lebih teguh berhadapan dengan musuh. Mimbar hari ini ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada perjuangan seorang tokoh yang memiliki hati seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di medan Badar. Beliau juga dengan mempunyai misi perjuangan yang satu, iaitu menyebarkan Islam. Tiada seorang pun di muka bumi ini yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang sultan dan pahlawan yang diiktirafkan sebagai pahlawan agung oleh kawan mahupun lawan. Beliau yang dimaksudkan ialah Al-Malik Al-Nasir Salahuddin bin Amir Najmuddin Ayyub, atau lebih dikenali dengan nama Salahuddin Al-Ayyub rahimahullah. Pemimpin yang berjiwa rakyat dan panglima berhati suci ini dilahirkan pada tahun 532 Hijrah bersamaan 1138 Masihi di Iraq, dalam sebuah kota yang bernama Tikri. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i adalah daripada keturunan Kurdistan yang berasal daripada Azerbaijan. Selain sebagai panglima perang, beliau juga adalah pendakwah, mujahid, hafiz Al-Quran dan tokoh pemimpin Islam. Beliau mempunyai minat yang sangat tinggi terhadap pengajian agama dan cita-cita asal beliau adalah untuk menjadi seorang guru yang alim dalam pengajian agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kejayaan dalam perjuangan sudah tentu bermula daripada langkah pertama
Begitu juga bagi menghasilkan tokoh yang berjiwa besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, persediaan perlu dilakukan sejak dari ibu kandung lagi. Menurut catatan sejarah diriwayatkan bahawa ibu kepada Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, semasa mengandungkan beliau, ibunya pernah bermimpi bahawa apa yang dikandungnya adalah pedang daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Bagi memastikan generasi kita dapat mewarisi ketokohan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, maka persediaan harus bermula dengan mengikut panduan yang ditetapkan di dalam Islam. Pemilihan pasangan yang baik, pernikahan yang berlandaskan syarak, pergaulan suami isteri yang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjagaan kandung yang rapi bukan sahaja daripada aspek fizikal seperti pemakanan, bahkan penjagaan rohani seperti mengelakkan daripada perkara yang haram dan syubhah perlu diberi perhatian serius. Zikir dan Al-Quran menjadi pendamping setia si ibu dan bapa. Harus berhati-hati dengan hiburan yang merosakkan, kerana apa yang dilakukan oleh si ibu akan memberi kesan kepada bayi yang dikandung. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesediaan dan kesungguhan untuk menuntut ilmu, berjihad, menegakkan serta meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati sanubari kita seorang muslim. Di usia remaja, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah seorang sangat cinta kepada ilmu sehingga beliau banyak menghafaz bait-bait ilmu fiqh. Bahkan orang-orang yang paling beliau sanjung adalah ulama. Adakah identiti kita, adakah identiti masyarakat kita hari ini masyarakat yang cintakan ilmu agama? Sanggupkah kita berkorbankan wang, masa dan tenaga demi untuk mendapatkan mutiara-mutiara ilmu agama? Adakah kita menghormati dan menyanjungi tinggi golongan alim ulama? Tepuk dada dan soallah hati kita. Apabila ketokohan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah semakin terselah dan beliau berjaya menjalankan tanggungjawabnya sebagai penjaga keamanan di Damsyik pada sekitar tahun 550 Hijrah, bapa saudaranya Asaduddin Syekh bin Shazi rahimahullah yang menjadi panglima angkatan tentera memerangi kerajaan Fatimiyah di Mesir meminta beliau untuk turut bersama berjuang dan menentang kerajaan Fatimiyah yang kejam di Mesir. Tetapi beliau lebih cenderung untuk terus menuntut ilmu di Damsyik. Namun beliau akhirnya akur dan turut serta dalam misi menentang kekejaman kerajaan Fatimiyah di Mesir. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, kami diwajibkan berperang untuk menentang penceroboh, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci dan boleh menjadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh menjadi kamu suka kepadanya sesuatu hal padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, keputusan yang telah diambil oleh pahlawan agung Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah merupakan satu keputusan yang amat tepat dan benarlah wahyu Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi, di mana Salahuddin cenderung untuk tidak pergi berjihad di Mesir bersama bapa saudaranya. Akan tetapi tindakan itu untuk menyertai misi jihad telah membawa kebaikan yang berterusan kepada ummah dan sejarah Islam. Misi jihad beliau di Mesir telah membuka jalan untuk mengalahkan tentera salib yang ketika itu melancarkan misi memerangi tentera Islam dan menakluki Baitul Maqdis. Selepas kematian Asaduddin dan penguasai Damsyik Nuruddin Zinc rahimahullah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah adalah pilihan utama para pembesar dan alim ulama bagi menerajui Mesir dan Damsyik. Maka di sinilah bermula perjuangan beliau menyatukan negara-negara Islam sebelum menentang tentera salib. Akhirnya beliau berjaya menyatukan Mesir, Syam, Hijaz dan Yaman di bawah satu kekuatan yang mengambil masa 10 tahun. Inilah kunci kepada kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, ialah satu atas satu nama Islam untuk menerangi tentera salib. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, begitulah kita pada hari ini harus bersatu padu memerangi segala anasir yang boleh merosakkan masyarakat kita. Setiap individu wajib berjuang mengamalkan ajaran agama Islam sepenuhnya dan bukan hanya menyerahkan segala urusan agama kepada pihak tertentu.
Kita harus bekerjasama menjaga dan menguatkan ikatan ukhuwah, barulah kekuatan untuk pejuang dapat digerakkan. Seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah dan para tenteranya menawan kembali Baitul Maqdis setelah 88 tahun dipenjara di bawah taklukan tentera salib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu rahmatullah alaih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa syabaka absabiha. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman seumpama binaan-binaan yang saling menguatkan sesama mereka, seraya baginda menggenggam di antara jari jemarinya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 55 tahun setelah berjaya membuka dan mengembalikan Baitul Maqdis kepada umat Islam pada 13 Mac 1193 Masihi, dengan hanya meninggalkan 1 dinar emas dan 47 dirham perak. Mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa mutiara yang boleh diambil sebagai kesimpulan ialah: pertama, perbetul dan perbaharuilah niat perjuangan kita dengan menjunjungi tinggi syariat Islam seperti perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Kedua, perbaikilah segala kesilapan kita dalam membentuk diri keluarga dan masyarakat daripada sekarang kerana ia adalah tanggungjawab setiap Muslim. Ketiga, bersatu adalah kunci utama dalam perjuangan bagi menjamin kejayaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsih faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'an arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa an azwaji nabiyina al-mutahharat wa an ahli baitihi wa qarabatihi wa sa'iri sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata ala salatinil kiram wa auladil muslimin al izam alladzina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun, wa khususan ala Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibnu Marhum Sultan Badli Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah.
اللهم أعطل عمرهما مصلحي للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.